الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah malam ini kita sambung dengan kitab Mukashafatul Qulub yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Diceritakan bahawa Ibrahim bin Adham dan Syakir Al-Balkhi bertemu di Mekah. Maka Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syakir Balkhi, bagaimana ceritanya sehingga anda menjadi seperti ini? Maka diceritakan bahawa saya pernah berjalan di gurun pasir, lalu di suatu tempat yang sunyi saya melihat seekor burung yang kedua sayapnya patah. Saya memerhatikan dari mana burung ini mendapat rezeki. Lalu saya pun duduk di atas kasut. Tiba-tiba datang seekor burung lain menghampiri dengan membawa seekor belalang di mulutnya. Lalu ia memberikan kepada burung yang kedua patahnya sayap. Kedua sayapnya patah. Lalu dikatakan bahawa Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syakir Balkhi, bagaimana keadaan kamu sekarang ini? Lalu dia menceritakan bahawa saya pernah berjalan di satu gurun padang pasir. Saya telah bertemu dengan satu ekor burung. Burung itu patah sayapnya. Lalu saya terfikir, dah burung yang patah sayap ini mai mana rezeki dia? Dia nak terbang pun tak boleh, daripada mana rezeki datang? Lalu ketika mana saya berfikir mengenai burung tadi yang sudah patah sayap, bagaimana nak dapat rezeki? Lalu Allah Ta'ala datangkan burung yang lain. Datang burung yang lain, dekat burung itu adanya satu ekor belalang, lalu diberi makan kepada burung tadi, burung yang patah tadi. Lalu saya pun berkata di dalam hati bahawa zat Allah Ta'ala yang mentakdirkan burung ini dan burung yang lain datang menggunakan rezeki, menggunakan rezeki kepada yang lain. Maka di sini dia pun dapat menyedari bahawa apabila sahaja Allah ingin memberi rezeki kepada sesuatu makhluk, Allah Ta'ala akan datangkan yang lain untuk menolong, walaupun makhluk itu dalam keadaan lemah sekalipun. Begitulah dikatakan bahawa Allah mengajar kepada kita bahawa Allah memberi rezeki kepada segala hamba-hambanya yang berada di atas muka bumi. Lalu dikatakan bahawa lalu saya meninggalkan mata pencarian dan menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada seekor burung ini, maka Syakir Al-Balkhi ini mendatangkan satu keyakinan yang luar biasa, yakni Allah memberi rezeki kepada segala hambanya, sehingga dia telah melihat bagaimana seekor burung yang patah sayap. Ikut akal logik kita, burung patah sayap ni nak cari rezeki memang payah, tak ada rezeki dah akal kita. Tapi Allah Ta'ala datangkan burung yang lain. Di burung itu adanya seekor belalang, lalu memberi makan kepadanya. Lalu di sini timbul dalam hati dia bahawa Allah Subhanahu wa taala dia memberi rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki, di mana saja ia berada. Lalu dia menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud menyibukkan ibadat bukan bermakna meninggalkan pekerjaan rezeki. Kerana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kamu carilah apa-apa yang baik untuk akhirat kamu dan jangan kamu lupa bahagian kamu di atas muka bumi. Maknanya menyuruh kepada kita mencari rezeki, tetapi hati bukan sibuk pada rezeki, hati sibuk pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang awam ini, kita kena datangkan asbab untuk mendatangkan rezeki kita. Dan apabila kita mendapat rezeki, jangan melihat di atas kebijaksanaan kita, jangan lihat di atas kepandaian kita dalam
dalam kita menguruskan, tetapi Allah lah yang memberi rezeki kepada siapa yang ia hendaki. Lalu dikatakan, mengapa anda tidak menjadi burung yang sehat yang memberi makan kepada burung yang sakit? Jadi kalau kamu faham begitu juga, tapi jangan kamu menganggap kalau gitu aku kena jadi burung yang sakit, itu tidak. Kamu kena jadilah seperti burung yang sehat daripada burung yang sakit. Burung yang sakit itu Allah memberi rezeki, dengan patah sayap dia didatangkan burung yang lain. Tetapi apabila sahaja kita memahami bahawa Allah mendatangkan rezeki kepada segala makhluknya, maka katanya, kalau begitu kamu jangan jadi burung yang sakit, jadi burung yang sehat, yang memberi rezeki kepada orang lain. Itu lebih baik sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa, mengapa anda tidak menjadi burung yang sehat yang memberi makan burung yang sakit, sehingga anda menjadi orang yang paling utama? Kerana sesungguhnya kita ini hendaklah jadi orang yang paling utama. Apa dia orang yang paling utama? Yakni orang yang berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada yang lain, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyuruh kita berusaha bekerja. Tujuan apa kita bekerja? Tujuan kita bekerja untuk mendapatkan rezeki. Dengan rezeki tersebut kita boleh melangsungkan kehidupan kita beribadat kepada Allah, dan tanpa kita meminta-minta kepada orang. Dan kita boleh jaga hati kita supaya hati kita tidak sibuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah anda mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih baik berbanding dengan tangan yang di bawah. Yadu ulia khairu min yadu sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya kita menjadi orang yang memberi itu lebih baik daripada kita menjadi orang yang mengharapkan kepada orang lain. Maka satu ketika di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada satu golongan yang tidak mahu bekerja. Lalu dia duduk di dalam masjid hanya beribadat semata-mata kepada Allah tanpa bekerja. Lalu orang-orang kampung yang melihat golongan ini berzikir, baca Quran, sembahyang sunat dalam masjid, orang-orang kampung memuji dia, bagus orang golongan ini. Lalu diberitahu pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar bertanya, dah orang itu berzikir, baca Quran, sembahyang, ibadat dalam masjid itu, bagaimana rezeki dia? Bagaimana dengan makan minum dia? Lalu dijawab, makan minum dia ditanggung oleh orang-orang kampung. Lalu kata Sayyidina Umar, kalau macam itu, orang kampung itu lebih baik daripada dia. Orang kampung itu lebih baik daripada dia. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab pergi jumpa kumpulan tersebut, lalu minta keluar daripada masjid untuk bekerja. Kerana sesungguhnya jangan kamu mengharap kepada orang lain, jadilah orang yang paling utama. Apa dia orang yang paling utama? Orang yang tidak mengharapkan orang lain, namun hatinya bergantung kepada Allah, rezeki berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang mukmin adalah mencari yang paling utama dalam semua urusannya, sehingga mencapai kedudukan orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan orang yang beriman. Maka hendaklah ia mencari paling utama. Mana paling utama? Yang paling utama ini kita memberi daripada kita meminta. Maka jadi orang yang memberi. Mana yang paling utama? Memiliki atau tidak memiliki? Memiliki lebih utama. Kerana sungguh bila kita memiliki, hati kita jadi tenang dibandingkan dengan kita tidak memiliki. Maka begitulah disuruh kita menjadi orang yang paling utama. Maka utama itu bukan saja dari segi kedudukan, rezeki, bahkan keutamaan itu adalah dari segi kedudukan di sisi Allah. Maka rezeki itu terpecah kepada tiga. Yang pertama dia panggil rezeki dunia.
Rezeki dunia ini diberi belaka. Orang kafir, orang beriman, orang munafik, orang fasik, orang mukmin, semua diberi oleh Allah. Ini rezeki. Allah memberi makan, minum, kenderaan, rumah dan seumpamanya. Allah memberi belaka. Yang kedua, rezeki agama. Rezeki agama diberi kepada orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amal soleh. Maka orang yang dapat sembahyang berjemaah, itu dikira dapat rezeki agama. Orang yang hadir majlis ilmu, itu dikira rezeki agama. Orang yang diberi kekuatan oleh Allah dengan sembahyang sunat yang banyak, itu rezeki agama. Orang yang diberi baca Al-Quran, itu rezeki agama. Sehingga ada orang-orang soleh dapat sembahyang sampai 800 rakaat sehari. Ali Zainal Abidin 1000 rakaat satu hari. Sabit Al-Badani 800. Dan seumpamanya, mereka Allah beri kurnia rezeki. Rezeki apa? Rezeki agama. Rezeki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk juga dengan rezeki ilmu, rezeki iman. Ini juga rezeki agama. Ada pun rezeki yang ketiga itu hanya ada di negeri akhirat, yakni dipanggil rezeki akhirat, yang terdiri daripada pahala di sisi Allah, yang terdiri daripada syafaat Nabi, yang terdiri daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang yang paling utama dengan mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syakib Balki pun memegang tangan Ibrahim dan menciumnya, lalu berkata, "Anda guru kami, wahai Abu Ishaq." Kamu ada guruku, katanya Syakib Balki berkata kepada Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham juga merupakan wali Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dengan Syakib Balki. Tengok orang-orang soleh. Orang-orang soleh dahulu kalau dia bertemu di antara satu sama lain, dia akan minta nasihat. Dia akan bertanya perkara-perkara yang baik. Lalu kalau ada ilmu-ilmu yang baik, lalu dia kata, katanya Ibrahim bin Adham kepada Syakib Balki, "Kamu cerita kepada aku tentang burung yang patah sayap, dapat rezeki melalui burung yang lain." Maka dia nasihat, Ibrahim bin Adham nasihat, "Kamu kena jadi burung yang sehat. Jangan jadi burung yang patah sayap itu, mengharap orang. Jadi burung yang sehat." Lalu katanya, "Kalau begitu engkaulah guruku kerana memberi nasihat kepada aku." Maka demikianlah orang-orang yang soleh dahulu, mereka saling mohon nasihat, menasihati di antara satu sama lain. Maka di antara nasihat yang paling utama, nasihat yang membawa seseorang itu menjadi hamba kepada Allah. Maknanya bila dapat nasihat, menyedarkan kita kedudukan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seseorang hendak mengambil perantaraan, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh memperhatikan perantaranya dan tidak terhenti di situ, melainkan menjadikan Tuhannya tempat tujuan perhatiannya dan tumpuan harapannya. Peumpamaannya seperti pengemis yang menghulung tangannya kepada orang lain. Ia tidak memerhatikan tangannya, tetapi memerhatikan orang yang memberi kepadanya. Jadi demikianlah, apabila sahaja kita ini inginkan sesuatu, kita jangan melihat kepada apa yang ada di hadapan zahir kita, tetapi lihatlah itu datang semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah mengajar kita melalui didatangnya orang pengemis kepada kita, ataupun didatangnya kepada kita ini orang-orang yang susah, supaya kita ingat nikmat kita ini bukan milik kita sahaja, tetapi milik orang lain selain daripada kita. Lalu dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengajar pada kita, rezeki yang ada pada kamu itu bukan milik kamu 100%. Jangan kamu sayang untuk nak belanjakan harta kamu. Gunakanlah harta kita pada orang lain. Datang orang fakir miskin, bagi pada fakir miskin sekadar mana yang kita mampu. Allah sedang menghantar dia kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawa kita ini bersyukur ataupun tidak. Sedangkan rezeki itu bukan milik kita, semuanya adalah rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling berkecukupan,
hendaklah ia mencukupkan orang lain. Dalam satu hadis mengatakan bahawa siapa yang nak cukup keperluan dia, maka hendaklah dia cukupkan keperluan orang lain. Dan menjadikan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih ia yakin daripada apa yang ada di tangannya. Dan dia menjadikan bahawa dia meyakini bahawa apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itulah yang paling dia yakin, dia percaya. Jadi apa yang ada di sisi Allah tidak akan habis, yang ada di sisi kita aja habis. Maka kita infaklah fi sabilillah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa-apa keperluan kita bila mana kita mencukupkan keperluan orang lain. Satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ini hidupnya tidaklah kaya sebagaimana sahabat lain, sekadar yang ada sahaja. Lalu satu harinya itu tidak ada makanan di rumah dia, lalu bertanyalah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kata Siti Fatimah, ada sedikit dinar, beberapa dinar yang dia simpan, ambillah beli gandum untuk makanan kepada ahli keluarga kita. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah pergi ke pasar untuk membeli gandum. Tetapi malangnya bila dalam perjalanan ke pasar itu jumpa satu orang fakir yang tidak ada makanan, dan dia ada duit ini untuk beli makanan untuk keluarga dia sahaja. Lalu bila datang saja fakir tadi minta dengan dia tanpa berfikir panjang terus beri kepada fakir miskin tadi. Maka tidak adalah makanan, tidak ada dinar langsung pun di tangan dia, sedangkan keluarganya dalam keadaan lapar. Lalu dia termenung nak buat macam mana ni. Tiba-tiba dia didatangi oleh satu orang. Orang itu membawa seekor unta. Lalu unta itu ingin dijual pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, aku mana ada duit. Lalu orang itu kata, ambillah untaku ini, kamu juallah agar kamu dapat upah daripada jualan unta tadi. Maka ambillah Sayyidina Ali ini, bawalah unta pergi ke pasar. Dalam perjalanan itu tiba-tiba bertemu dengan satu orang pun belilah unta tadi. Maka dapatlah duit tadi. Sebelum nak mengambil upah bagian dia, maka dia nak serahkan balik kepada tuannya. Maka Sayyidina Ali pun pergilah cari tuan unta tadi. Tiba-tiba tidak ketemui, tak ada. Bila tak ada, duit ada, nak bagi tuan dia tak ada. Akhir sekali dia ambil keputusan pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi jumpa Rasulullah pun bertanya pada Sayyidina Ali, adakah engkau mau menceritakan ataupun aku yang mau ceritakan? Sayyidina Ali kata, biar Rasulullah cerita. Rasulullah menceritakan apa yang berlaku pada Sayyidina Ali. Bila cerita pada Sayyidina Ali tadi, lalu Rasulullah bertanya, ya Ali, kamu tahu tak siapa tuan unta tadi? Tak tahu. Kamu tahu tak siapa yang membeli unta tadi? Pun tak tahu juga. Katanya Rasulullah, yang tuan unta itu adalah malaikat. Malaikat, dan yang tukang beli juga malaikat, dan rezeki itu rezeki kamu, ambillah. Kerana kamu telah mencukupkan keperluan fakir. Satu orang fakir yang kamu sendiri tak ada duit, tiba-tiba dia minta kamu boleh beri semua sekali, maka Allah hantar malaikat untuk mencukupkan keperluan kamu. Maka yakinlah, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan, kalau kamu mau rezeki kamu dicukupkan, kamu cukuplah keperluan orang lain. Walaupun kita tidak boleh cukup banyak, tapi cukupkan sekadar mana yang kita mampu, Allah akan mencukupkan keperluan. Dan bila mana saja kita membelanjakan harta, yakin apa yang ada di sisi Allah itu. Kerana Nabi SAW bersabda, ma naqasa malun min sedekah, harta kamu tidak akan kurang dengan sebab sedekah. Maka orang yang banyak sedekah ini, Allah tidak kurangkan harta dia, Allah cukupkan. Kalau dia orang perniagaan, dia ahli perniagaan, dia banyak infak, perniagaan dia tidak akan rugi. Allah Ta'ala akan tambah perniagaan dia semakin maju. Tidakkah kita mendengar firman Allah, la in syakartum la azidannakum,
Kalau kamu bersyukur kepada nikmat aku, kalau kamu bersyukur kepada aku, yakni syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, Allah Ta'ala akan tambah akan nikmat-nikmat Allah. Maka demikianlah dikatakan bahawa Allah mencukupkan apa sahaja keperluan bila mana kita mencukupkan keperluan orang. Al-Huzaifah Al-Marashi yang telah berkhidmat kepada Ibrahim bin Adham ditanya, apakah yang paling menakjubkan yang pernah anda lihat? Ia menjawab, selama berhari-hari kami berada di dalam perjalanan menuju ke Mekah tanpa mendapatkan makanan, kemudian kami memasuki kota Kufah dan berlindung di masjid yang telah rosak. Ibrahim memandang saya lalu berkata, nampaknya engkau lapar. Saya pun menjawab sebagaimana yang Syekh lihat. Ia berkata, bawakan kepadaku tinta dan juga kertas, yakni dakwat dan juga kertas. Lalu saya pun mengambilnya. Lalu setelah basmalah ia pun menulis, tulis bismillah, kemudian ia menulis, engkaulah tujuan setiap perkara dan yang ditunjukkan setiap makna. Kemudian ia pun menulis bait-bait berikut, akulah pemuji, akulah pensyukur, akulah penzikir, akulah penghimpun, aku hilang, aku tiada berpakaian. Ia 6, aku jamin sebahagiannya, jaminlah sebahagiannya, duhai pencipta. Pujiku bagimu adalah jilatan api, selamatkanlah hamba-Mu daripada neraka. Ini syair ini ditulis. Kemudian ia memberikan kepadaku kertas itu. Lalu ia pun berkata, pergilah, jangan engkau tautkan hatimu dengan selain daripada Allah, dan berikan kertas itu kepada orang yang pertama engkau temui. Saya pun pergi. Orang pertama yang saya temui adalah seorang yang menunggang keldai betina. Saya memberikan kertas itu kepadanya. Ia pun menerimanya. Ketika memegangnya, ia menangis lalu bertanya, apa yang dilakukan pemilik kertas ini? Saya menjawab, ia ada di dalam masjid si Anu. Ia segera memberikan kepada saya kantung emas berisi 600 dinar. Kemudian saya menemui orang itu. Lalu saya bertanya kepadanya tentang orang yang menunggang keldai betina itu. Ia menjawab, orang itu pemeluk Nasrani. Lalu ia kembali kepada Ibrahim dan mengkhabarkan kejadian itu kepadanya. Ia berkata, janganlah engkau menyentuhnya, kerana sebentar lagi ia akan datang. Tidak lama kemudian orang Nasrani itu masuk lalu menunduk dan mencium kepala Ibrahim bin Adham dan terus masuk Islam. Diceritakan mengenai orang yang duduk dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang wali Allah Ta'ala. Jadi satu hari Huzaifah dia ini berkhidmat dengan Ibrahim bin Adham. Lalu dia bertanya, sepanjang kamu duduk dengan Ibrahim bin Adham ini, apakah perkara yang paling menakjubkan? Dia kata begini, satu hari saya ini menuju pergi ke Mekah dalam keadaan tidak ada makanan. Saya berjalan dengan dia, tidak ada makanan. Maka ketika mana masuk dekat kota Kufah, saya pun berhenti dekat satu masjid. Bila berhenti masjid, berehat, Ibrahim bin Adham pun bertanya, nampaknya mu ni dalam keadaan lapar. Katanya Huzaifah, iyalah sebagaimana yang saya lihat saya lapar. Katanya Ibrahim bin Adham, kalau begitu mu ambil kertas, mu ambil dakwat satu, mu ambil pen, mu ambil kertas. Lalulah ditulis bismillah, kemudian dia pun tulislah dengan satu bait syair tadi. Lepas dia tulis tadi, lipat, kemudian dia pun kata, pegang kertas ini, lipat kertas ini, pegang, kemudian kamu ini letakkan hati kamu bergantung dengan Allah. Kamu keluar daripada masjid ini, kamu jumpa orang, kamu beri kertas ni. Dia pun duduk dalam masjid tadi. Lepas dia lipat-lipat kertas tadi, dia pun keluar. Hati hanya bergantung kepada Allah Ta'ala saja.
Dia pun jalan, jumpa satu orang. Orang yang pertama dia jumpa tu, dia kena bagi kertas itu. Kata Ibrahim bin Adham, ambil kertas ini, orang yang pertama kamu jumpa, kamu beri kertas ini. Maka dia pun ambil kertas tadi, dia pun keluar daripada masjid, pergi berjalan, jumpa orang bawa naik atas kedai, satu ekor kedai betina. Dia pun beri pada orang tadi. Ini Ibrahim bin Adham ni suruh beri pada kamu. Dia pun ambil lah. Bila ambil saja, orang tadi menangis. Dia pegang kertas tadi, orang tadi pun menangis. Bila orang tadi menangis, dia kata, tuang kertas yang tukang tulis ini ni, Ibrahim bin Adham, itu ada di mana? Katanya ada di masjid. Ada di masjid. Lalu orang ini ambil satu kantung, satu bekas, diberinya 600 dinar. 600 dinar kepada tu. Kepada Huzaifah tadi. Maka Huzaifah pun balik. Jumpa Ibrahim bin Adham. Bawa, tengok-tengok ada piti 600 dinar. Dia bertanya, siapa orang tadi? Katanya Ibrahim bin Adham, dia adalah seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Orang tadi. Katanya jangan buka. Duit dalam kantung ni jangan buka. Jangan stop. Kenapa? Nanti sekejap lagi dia akan mari. Katanya Ibrahim bin Adham. Lama-lama tiba-tiba datanglah lelaki Nasrani tadi yang bagi 600 dinar tadi datang. Bila datang saja jumpa Ibrahim bin Adham, dia tengok Ibrahim bin Adham, lalu dia cium atas kepala dia. Kepala Ibrahim bin Adham tadi, sambil tunduk kepala, cium atas kepala Ibrahim bin Adham dan terus masuk Islam. Begitu kisahnya. Terus masuk Islam. Dengan tulis saja kertas tadi beri kepada Nasrani, orang Nasrani wipiti 600 dinar. Dengan barakah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para pemikul arasy, dia bertitah kepada mereka, "Pikulah arasy aku." Akan tetapi malaikat pemikul arasy tadi tidak mampu memikulnya. Lalu bersama dengan mereka itu, dia menciptakan seumpama para malaikat yang ada di 7 langit. Lalu Allah berfirman, "Pikulah arasy aku." Akan tetapi mereka para malaikat tak mampu nak memikulnya. Lalu bersama dengan mereka itu, Allah menciptakan lagi seumpama malaikat yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Seramai makhluk yang ada di bumi. Lalu Allah berkata, "Pikulah arasy aku." Akan tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Lalulah Allah berfirman, kalau begitu ucaplah, "La haula wala quwwata illa billah." Maka setelah mengucapnya, mereka para malaikat baru mampu memikulnya akan arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaki mereka lantas menembus ke lapisan langit ke-7 sekencang angin. Ketika kaki mereka tidak bertumpu pada sesuatu apapun, mereka berpegang kepada arasy Allah taala. Mereka tidak mendustakan ucapan mereka, "La haula wala quwwata illa billah," kerana takut salah seorang daripada mereka terbalik sehingga tidak mengetahui ke mana ia akan jatuh. Mereka pun memikul arasy Allah taala dan dia memikul mereka, segala sesuatu dipikul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi nak bagi tahu mengenai pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa Allah taala pernah menyuruh para malaikat akan memikul arasy Allah taala, tetapi para malaikat tidak mampu. Lalu dipanggil lagi malaikat yang ada di 7 langit, pikul, tidak berjaya. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan agar menyebut kalimah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka inilah kalimah yang besar. Dan kalimah ini diceritakan bahawa pernah satu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman berjalan dengan bala tentera yang begitu besar. Bala tentera Nabi Allah Sulaiman bukan saja jin, bahkan angin-angin, segala binatang-binatang. Maka dengan bala tentera yang besar itu,
maka ada seorang petani merasa kagum, lalu ia mengatakan, la haula wala quwwata illa billah, alangkah besarnya kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman menyatakan bahawa apa yang ada pada kerajaan Nabi Allah Sulaiman itu kecil sahaja. Yang paling besar adalah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi hari ini kita diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang sedikit sahaja. Ada orang yang Allah Ta'ala beri rezeki, lalu dia sombong dengan rezekinya, lalu dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ada lagi rezeki yang besar, iaitu kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalimah ini adalah kalimah yang mengatakan bahawa memenuhi langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sesiapa yang ada kalimah ini dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, dia adalah orang yang mendapat rezeki yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan bahawa barang siapa yang pada hari pagi dan juga petang mengucap hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, maka Allah Ta'ala mencukupkan segala kepentingannya. Maka di antara amalan yang diberi oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa sesiapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali sehari, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan segala kepentingannya, segala keperluan dia. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencukupkan segala kepentingannya. Kepentingannya itu bukan saja berupa kepentingan dunia, bahkan kepentingan dunia dan juga akhirat. Maka disuruh itu 7 kali sehari. Kalau dibaca hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan melainkan dia, dan kepadanya lah aku bertawakal, dan dialah Allah yang memiliki arsy yang agung. Maka demikianlah Allah Ta'ala mengajar kepada kita, dengan kalimah-kalimah yang baik sahaja kita mendapat nikmat ataupun mendapat keperluan, kecukupan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi hendaklah menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan segala kewajipan-kewajipan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, maka jangan kamu lupa bahagian kamu semasa kamu hidup di atas muka dunia. Maka bila kita berada di atas muka dunia ini, kita diberi rezeki oleh Allah. Maka rezeki itu Allah dah bahagi dah bahagian-bahagian masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kami telah bagi bahagian masing-masing semasa hidup di atas muka dunia. Maka ada orang yang Allah Ta'ala memberi ilmu lalu tidak diberi rezeki harta. Ada orang yang Allah Ta'ala memberi rezeki harta dan juga ilmu. Maka orang yang dapat rezeki ilmu, insya-Allah selamat. Itu seandainya dengan ilmu itu mendatangkan dia rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan apabila Allah memberi yang kedua, ada orang dapat rezeki ilmu, rezeki harta, maka dengan ilmu tadi dia dapat menjaga harta dia sehingga hartanya itu tidak melalaikan dia kepada Allah Ta'ala, maka dia juga orang yang selamat. Maka ilmu dan harta ini penting. Maka ada orang diberi ilmu, ada orang diberi harta, ada orang diberi ilmu dan juga harta. Yang ketiga ada orang Allah memberi ilmu kepada, Allah memberi harta kepada dia, tetapi Allah tidak memberi ilmu pada dia. Maka ini memberi binasa. Seandainya dengan harta benda tadi dia lupa kepada Allah, dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, ada orang yang Allah tak beri ilmu dan Allah juga tak beri harta pada dia. Ini binasa. Harta pun tidak ada, ilmu pun tidak ada.
Jadi kalau kita tidak ada harta tidak mengapa, tetapi ada ilmu itu lebih besar daripada harta benda. Lalu dikatakan bahawa seorang Al-Imam Mujahid mengatakan, hamba Allah Ta'ala mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mengetahui segalanya, dan dia merasa takut kepada Allah Ta'ala. Hamba mengamalkan ketaatan kepada Allah, ketahuilah bahawa pangkal ketaatan adalah pengetahuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila seorang itu melakukan ketaatan, pastikan ketaatan yang dia lakukan itu hendaklah disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada satu orang nama Huzaifah, tapi dia bukan sahabat Nabi, katanya orang tabi'in. Huzaifah ini dia tak tidur malam, siang malam beribadat. Lalu orang bertanya kepada dia, kenapa kamu tidak tidur malam? Dia kata, orang tidur ini kerana ada sifat mengantuk, tetapi pada diri aku tidak ada sifat mengantuk. Bagaimana boleh hilang sifat mengantuk pada diri kamu? Ia mengatakan, bagaimana aku nak merasa mengantuk? Kerana hatiku sering merasa takut kepada Allah. Jadi setiap kali saja aku ingin tidur, tapi hatiku merasa takut kepada Allah, maka dengan sebab itu aku tidak boleh tidur. Lalu ditanya lagi, bagaimana engkau dikurniakan rasa takut dalam hati kamu? Lalu dikatakan bahawa seseorang itu tidak mampu takut kepada Allah kecuali yang pertama, dia makan rezeki halal. Sesiapa yang tidak makan rezeki yang halal, maka akan hilang rasa takut di dalam hatinya. Maka Huzaifah ini sangat jaga rezeki, memastikan apa yang masuk dalam perutnya adalah rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang selamat daripada rezeki yang halal ini, dia mesti ada satu sifat itu dipanggil sifat wara', sifat menjaga diri, yakni menjaga diri dia daripada perkara-perkara syubhah, menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan juga daripada mana dia dapat sifat takut lagi? Dia dapat sifat takut daripada berdampingan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ada sifat takut kepada Allah. Apabila dia berdampingan dengan orang-orang yang ada sifat takut kepada Allah, maka sifat takut itu berpindah kepada dirinya. Bila sifat takut berpindah pada dirinya, maka setiap gerak langkahnya membawa dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sifat takut ini menyebabkan seseorang tadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bila mana saja dia mendapat nikmat, maka dia menyadari bahawa nikmat itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia akan gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apabila hamba tidak memiliki sifat ini, sifat takut ini kepada Allah, dia tidak memiliki sifat ini, ia tidak akan memperolehi hakikat keimanan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenal akan hamba-hambanya yang soleh dan mengurniakan kepada hamba-hambanya. Tanda orang itu mendapat kurniaan yang baik di sisi Allah Ta'ala, yang pertama, dia ini diberi kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi sesiapa yang diberi kekuatan, ketaatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ini dia tanda dekatnya dengan Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala campurkan dalam hatinya rasa benci kepada maksiat. Kerana ada orang boleh melakukan taat, tetapi dalam waktu yang sama tidak boleh mencabut rasa benci terhadap maksiat. Dan yang ketiga, hati sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang Arab Badui bertanya kepada Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, apakah anda melihat Allah ketika melakukan amal ibadat? Ia menjawab, aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Orang Badui itu bertanya lagi, bagaimana anda melihatnya?
Maka Muhammad bin Ali menjawab, dia tidak dilihat oleh pandangan mata, melainkan dengan hati, dengan hakikat keimanan yang sebenar. Dia tidak digapai oleh panca indera dan dia tidak menyerupai manusia. Dia dikenali dengan ayat-ayat dan sifat-sifat dan tanda-tandanya. Maka ini di antara orang-orang yang melakukan ibadat dalam keadaan benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.